Wow, ini saya baru dengar kalau tentang ini ya guys ya. Jadi kisah sebenarnya tuh begini ternyata ya. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Muhammad Alamin. Tinggal menunggu waktu. Ya, yang disampaikan juga Ustadz Audi Muhammad juga begitu. Allahu Akbar. Sampai setinggi ini, sedalam ini penelitian yang dilakukan ya. Masya Allah, tabarakallah. Pengetahuan daripada Ustadz Muhammad Alamin dan juga Ustadz Audi Muhammad juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nggak diungkap sama Ustadz Muhammad Alamin ini kita nggak tahu loh guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali daripada Ustadz Muhammad Al-Amin. Itu ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni masjid sini dipanggil Masjid Qibli. Okey. Dan yang tengah-tengah ni dipanggil Dome of Rock ataupun Masjid Kubah. Masjid Kubah, Masjid Kubah Emas. Okey. Jadi ketika Khalifah Islam daripada Umayyah bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia mengumpulkan maknanya sumbangan dan cukai daripada penduduk Mesir untuk bangunkan sekitar Masjid Aqsa, termasuk membangunkan Masjid Dome of Rock ni. Dome of Rock ni maksudnya Masjid Kubah Emas ni. Dekat sini terletaknya batu tergantung ke legenda ataupun kisah batu tergantung. Di sini terletaknya di bawah ni ya. Okey. Jadi maknanya dibangunkan. Kemudian setelah dibangunkan komplek Baitul Maqdis ni dengan cantik sekali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi arkitek-arkitek, engineer-engineer, pekerja-pekerja ni semua dah dapat upah sebagainya, ada lagi baki upah. Jadi dia pun jumpa Khalifah, dia kata, Khalifah, emas ni, upah ni ada lagi, jadi kami nak serahkan balik lah. Maka Khalifah kata apa? Oh, tak apa, sebab kamu dapat bangunkan kawasan yang sangat cantik, emas ni bagi-bagikan untuk semua yang terlibat. Masya Maka Allah. semua bermesyuarat, semua tak ambil sikit pun daripada baki itu, mereka leburkan emas dan letakkan dekat Dome of Rock ni ataupun kubah emas ni. Wow, ini saya baru dengar kalau tentang ini ya guys ya. Jadi kisah sebenarnya tuh begini ternyata ya. Masya Allah, jazakumullah Ustadz Muhammad Alamin. Kan? Jadi ketika orang Nasrani ataupun orang Kristen tu kan, maknanya kita ada kubah emas, dibangunkan satu gereja dekat depan sini ada warna emas juga. Kan? Maknanya dia letakkan kubah warna emas, tapi mana orang Islam memilihkan kubah berwarna emas yang berada di sini. Okey. Jadi ada 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah iaitu Masjid Qibli kita panggil. Kemudian dia Masjid kubah berwarna emas ya. Okey. 3 bawah tanah kita tengok sebelah kiri sekali. Sebelah kiri sekali sini dipanggil Masjid Marwani. Kenapa Marwani? Sebenarnya mengambil nama iaitu Abdul Malik bin Marwan. Iaitu orang yang membangunkan komplek ni, maknanya bangunkan balik komplek ni semula. Okey, apa yang ada di sini? Dekat sini ni ada biliknya Nabi, biliknya Sayyidatina Maryam. Tengok sini. Okay, jadi keluarga Imran, kan ada surah Ali Imran. Ali Imran tu maksudnya surah keluarga Imran. Keluarga Imran ni bernazar. Isterinya mengandung, dia bernazar. Kalau andai kata dapat anak lelaki, anak ni akan diwakafkan jaga Masjid Aqsa. Tiba-tiba lahir anaknya perempuan. Anaknya perempuan, maka diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, wahai Zakaria, tolong jagalah anak ini. Maka anak ini membesar, dibagi nama Maryam, maknanya membesar. Kemudian tugas di Maryam ni dia akan bersihkan khidmat sekitar Masjid Aqsa ni. Dia akan bersihkan. Maka pagi-pagi Nabi Zakaria akan hantar makanan sarapan pagi, makan tengah hari, kan? Tapi setiap kali sampai satu tahap, setiap kali hantar makanan dah ada makanan.
Mana dapat makanan? Kan malaikat yang bagi turunkan dari langit sini. Ini dari biliknya Siti maknanya Siti Maryam di sini ya. Oh, di Okey. situ. Kita pasti baru tahu semua loh guys ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu kan kita nggak tahu tempatnya gitu kan. Apa namanya di dalam surat Al-Baqarah itu Ali Imran, dalam surat Ali Imran itu kan. Nah, di situ dikatakan kan bahwasannya apa nama Nabi Zakaria dan Siti Maryam itu di mihrab ya kan. Masya Allah tabarakallah. Di sini juga terdapat banyak bilik-bilik suluk. Suluk ni satu istilah untuk orang-orang sufi, dia bersendirian. Berzikir bersendirian. Kita tahu sekalian kita ni kalau ikut kajian psikologi, umumnya dia ada dua bentuk watak. Satu dipanggil extrovert, satu dipanggil introvert. Extrovert ni orang yang dapat tenaga dengan bersendirian. Bersendiri, diam-diam dia lagi dapat tenaga, lagi rasa bertenaga. Kalau ramai-ramai dia jadi penat. Kayak extrovert, ramai-ramai dia dapat tenaga. Sendirian dia jadi macam penat. Dia macam tak bertenaga. Okey. Dalam bahasa Arab dipanggil extrovert ni munfatih. Fatah perkataan buka. Munfatih. Kan? Kalau anda kata extrovert, introvert ni dipanggil munazil. Munazil ni uzlah, daripada uzlah. Munazil. Uzlah maknanya uzlah. Okey. Menyendiri. Islam suruh kita explore diri kita. Dia tak suruh kita jadi diri kita yang semata-mata yang itu. Sebab itu ada amalan-amalan dalam Islam suruh kita jadi munazil dan suruh jadi munfatih. Supaya kita lebih fleksibel. Contoh macam amalan yang munazil, orang introvert, contohnya apa? Disuruh, ada kita memang disuruh kita bersendirian, duduk berzikir sendiri-sendiri, tak campur orang. Orang introvert akan senang boleh buat, orang extrovert susah nak buat. Allah. Tapi disuruh kita explore benda tu. Duduk dan dia malam-malam sembahyang sendiri kan. Dan ada disuruh kita menjadi orang munfatih. Munfatih ni beramai-ramai. Contoh mana? Sembahyang berjemaah. Sebab Nabi kata orang dekat masjid kena sembahyang berjemaah. Contoh macam bangun buka puasa. Maknanya hancurkan buka puasa. Kalau menganjurkan buka puasa, pahala orang berpuasa yang makan tu di kopi, di salin, dibagi kat kita tanpa mengurangkan pahala orang tu. Maknanya beramai-ramai. Jadi kita disuruh explore dua-dua tu. Jadi maknanya di sini dulu dari bilik-bilik untuk orang sufi ataupun orang-orang yang maknanya untuk beruzlah, duduk zikir bersini. Okey. Masya-Allah. Kemudian masjid kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni di sini bawah sini dia ada pertama sekali dia ada tenaga minyak zaitun. Dulu nak menyalakan lampu ni pakai minyak tau. Orang wakafkan minyak. Tenaganya berada di sini. Tenaga minyak zaitun. Lepas tu di sini ada tiang daripada zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman tu tarikhnya bila? Kalau timeline 950 tahun sebelum Masihi. Masya-Allah. 950 tahun sebelum Masihi ya. Okey. Di sini juga yang saya sebut ada perpustakaan lama. Perpustakaan lama dekat lebih 1/2 juta kitab dan manuskrip yang berada di bawah ni. Allah. Jadi dulu orang Yahudi pernah pakar Masjid Aqsa ni, hangus. Dia bukan nak pakar Masjid Aqsa, dia nak pakar perpustakaan yang berada di bawah ni. Kalau kita datang ke sana, imam dipercaya kat kita, disuruh kita bawa balik. Maksudnya manuskrip tu selamatkan. Sebab memang Yahudi itu memang nak musnahkan sebenarnya. Banyak catatan dalam ni. Allah. Okey. Dan masjid ketiga bawah tanah dipanggil Masjid Burak. Masjid Burak ni tempat Nabi menambat burak. Sampai daripada di sini, daripada Mekah tu sampai sini Nabi tambat burak. Sebab tu di sini dipanggil Masjid Burak. Okey. Sini ini tempat Yahudi yang angguk-angguk untuk kepala tu. Dia panggil Wailing Wall ataupun Western Wall. Sebab sini bahagian yang angguk-angguk kepala tu kan. Dekat sini lah. Yahudi dia baca kitab dia macam kita tafsir lah. Saya kalau datang ke sana, biasanya saya akan datang rapat kat sini, saya tengok. Saya suka ambil gambar. Orang belajar kitab Taurat tu ramai-ramai kan. Saya tengok ngantuk-ngantuk dia belajar kitab Taurat tu kan. Kitab Taurat yang mengantuk. Saya kata sama macam kat masjid kita orang kuliah kan.
tidur-tidur gitu begini kan. Okey. So jadi maknanya di sini yang tempat yang gua angguk tu lah, ataupun Wali Wall tu biar kita nampak tu. Okey. Jadi kita di sini pintu biasa kita masuk semua daripada sini biasanya. Kita masuk kita boleh niat iktikaf dah. Sebab seluruh sini adalah masjid, kawasan Masjid Aqsa. Masuk iktikaf Okey. Di sini ada makamnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makam Nabi Sulaiman di sini. Dan di sini juga ada penjara jin. Penjara jin Saya tanya Imam Masjid Aqsa waktu Imam kursuskan saya sejarah Masjid Aqsa sini, Imam, ada lagi tak jin ke sini? Dia pegang tangan saya, dia ajak saya jalan, dia kata kau jangan tanya, jalan terus, jujur jalan. Okey. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia dapat tawan balik Masjid Aqsa pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi. Dia tutup satu pintu. Ni sebenarnya pintu-pintu Al-Aqsa ni pintu-pintu Al-Aqsa. Sini ada satu pintu dipanggil Babur Rahmah ataupun Masjid. Ditutup satu pintu dan dia berijtihad. Pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya kelahiran Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Allah. Di sini Dan pada tahun 2022 tahun lepas, ulama Jerusalem sudah berijtihad untuk membuka pintu ni. Wow. Berarti bisa dikatakan Imam Mahdi sudah lahir. Tinggal menunggu waktu. Ya, yang disampaikan juga Ustadz Auni Muhammad juga begitu. Allahu Akbar. Sampai setinggi ini, sedalam ini penelitian yang dilakukan ya, Masya Allah, Tabarakallah. Pengetahuan daripada Ustadz Muhammad Alamin dan juga Ustadz Auni Muhammad juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi Yahudi tak bagi, sebab yang bagian luar tu Yahudi tak bagi. Sini, ni Babur Rahmat, kat sini ada satu pintu. Sebenarnya jadi sebelah sini sebelah timur. Jadi Syam ataupun Syria di sini. Kan Nabi Isa tu diturunkan di Syam. Di Menara Putih, Menaratul Bayda. Banyak ulama kita berijtihad Menaratul Bayda, Menara Putih itu berada di Masjid Dimashq ataupun Masjid Damsyik. Dan sudah ada satu menara putih, di situ Nabi Isa akan turun. Dan depan sana tu dia akan masuk di dalam sini lah. Ke sini Masya Allah. Kita pergi dalam Masjid Qibli. Dalam Masjid Qibli orang Yahudi nak supaya kita faham Masjid Aqsa hanya ini sahaja semata-mata. Supaya kalau diambil seluruh tanah ni kita tak rasa sensitif pun. Saya kata seluruh sini adalah Masjid Aqsa sebenarnya. Biar kita faham. Maksudnya kalau dia kata dia nak highlight biar kita anggap sini saja Masjid Aqsa, sini semua bukan. Tapi ini semua Masjid Aqsa. Okey, dalam Masjid Aqsa ni dekat ujung sebelah sini, mana sebelah kiri sekali di situ, dia ada Masjid Omar. Masjid Omar ni dekat Jerusalem dia ada 3. Kenapa ada Masjid Omar? Okey. Ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah dapat maknanya mengepung Baitul Maqdis ni, maka patriark dia kata hantar utusan, dia kata jangan serang sebab Masjid Aqsa tanah wakaf. Maka pergi panggil pemimpin nombor 1 kau datang, akan dibenda aku nak bincang. Maka tu Sayyidina Umar datang daripada Madinah. Maknanya nak senang faham, Madinah mana tadi? Macam Kedahan, naik ke atas naik ke atas. Sampai-sampai di sini padri serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Jadi Baitul Maqdis bukan dirampas, bukan kita orang Islam perang, tak kan saya sebutkan di tanah wakaf. Dia diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diserahkan. Dia bukan dirampas. Di tanah wakaf dia diserah. Jadi Sayyidina Umar kan. Waktu itu buka sekan dia, buka jubah dia, bersihkan kawasan Masjid Aqsa ni dengan seluruh para sahabat dan mendirikan solat. Sebab itu di sini dipanggil Masjid Omar yang pertama. Masjid Omar yang pertama berada di sini, dibersihkan. Sebab orang Kristian, orang Nasrani tak ada kena-mengena dengan Masjid Aqsa. Dia tak peduli pun. Yang berebut ni kita dengan Yahudi. Sebab Yahudi kata sini adalah tempelnya Sulaiman. Jadi dia tu yang dia nak berebut, nak ambil juga. Pada dia kuil Nabi Sulaiman pada dia tu. Jadi dia nak ambil balik. Tapi
ini tanah wakaf orang beriman. Soalannya apakah mereka itu beriman lagi ataupun tidak. Dan sebab itu dia tak berani nak nampas. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Saya kata, Imam, kan kau kata sampai Masjid Aqsa ni barakah, Allah sebut allazi barakna haulahu, kami berkati sekeliling dia. Tanah Masjid Aqsa ni berkat, dan doa-doa maknanya mustajab. Ada doa ni mustajab kat mana-mana tempat pun. Ya. And kita doa kat Mekah ke, kita doa kat Jerusalem ke, kita doa kat Balakong ke, sama je dia ada waktu mustajab dia. Okey. Tapi ada setengah-setengah tempat yang Nabi sebut, contoh macam dekat Hijr Ismail kan, dekat Multazam, dan Masjid Aqsa ni secara umumnya sebab tanah tu berkat. Saya pernah sekali waktu tu Jerusalem kemarau, dah 3 bulan tak turun hujan. Jadi hari itu dapat dah 3 bulan, akhirnya kebetulan saya dekat sana, Imam Masjid Aqsa mengisytiharkan untuk minta solat istisqa, solat minta hujan. Solat istisqa, solat lepas solat Jumaat, jemaah semua ramai-ramai dirikan solat istisqa. Hati saya menyebut tau, sebab kita kat Malaysia kadang-kadang lama tak hujan tapi kita ada awan tau. Kita ada awan, kan? Jadi maknanya mungkin minta hujan, kebetulan lama tak hujan dan hujan tu turun, maknanya awan tu ada. Sana awan tak ada, langit biru terus. Hati saya ni menyebut. Jadi saya lepas solat Masjid Aqsa dekat Masjid Kibril, saya keluar, saya solat kat sekitar sini. Saya kata, boleh ke nak hujan ni kan? Tak nampak awan langsung. Boleh ke nak hujan ni? Jadi imam pun dirikan, itu solat istisqa. Panjang dia baca. Saya pun mayang, tapi hati tu macam, boleh ke? Awan pun tak ada, macam mana ni? Biru terus langit kan? Naik rakaat kedua, awan datang. Allah. Awan datang, naik rakaat kedua. Awan datang, kan? Petang hujan sampai 3 hari, melimpah sampai ke Jordan, hujan. Masya Allah. Jadi saya melihat, saya kalau pergi Masjid Aqsa, banyak orang berdoa. Doa ni di mana-mana pun makbul. Jangan kita taksub pula. Tapi maksudnya saya banyak melihat. Dengan insyaAllah orang yang berdoa kat sini, saya banyaklah kisah-kisah orang berdoa dan sebagainya. Jadi saya bertanya Imam Masjid Aqsa, Imam satu Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Dia ambil saya sebagai anak murid dia, lafaz sebagai anak murid. Dia kata, saya tanya Imam, kau kata, Imam kata sini ni maknanya mustajab ataupun adalah doa-doa mustajab tu, kenapa Palestin tak menang pun? Saya tanya kan. Saya baik dengan dia boleh tanya macam tu. Tuan-tuan jumpa sekali-sekali dah tanya macam tu. Saya memang rapat dengan dia, saya banyak tanya soal-soal sensitif, banyak saya tanya dia. Masya Allah. Kan? Kenapa tak menang-menang pun? Dia kata, Muhammad, kau tahu tak, kita terutamanya di Baitul Maqdis langsung senjata pun tak ada. Senjata pun tak ada, apa pun tak ada kat Masjid Aqsa. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang tak dapat ambil Masjid Aqsa? Kau tak perasan ke doa tu sedang dimustajabkan? Allah. Dia dah ambil banyak tempat, Masjid Aqsa dia tak dapat ambil lagi. Bila nak ambil, Allah campak kegerunan di hati mereka, tak jadi ambil. Keluar balik tentera dia. Berapa kali banyak datang, keluar balik tentera dia. Allah campak kegerunan tu. Betul juga kan? Lepas tu saya kalau datang, selalulah berdoa, ya Allah. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa melihat kedekatan Ustadz Malaysia ini dengan Imam Masjidil Aqsa ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan apa ya, doanya itu sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentang kemenangan Masjidil Aqsa. Kalau memang betul-betul nanti kemenangan itu datang, maka Allahu Akbar, Imam Mahdi akan datang, Nabi Isa akan turun. Na'udzubillah ya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga iman dan Islam di dada kita ya. Kalaupun kita sempat di situ, semoga kita dijadikan prajurit-prajuritnya Imam Mahdi ya guys ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Allahu Akbar. Aku nak cerita dia, memang selalu berdoa, tapi maksudnya mana Masjid Aqsa tu. Okey, kita balik cerita tadi. Jadi catatkan dalam catatan kita, Masjid Omar ni dia ada 3 dekat sekitar Baitul Maqdis. Satu dekat dalam Masjid Aqsa ni, iaitu tepi sini ya, dekat Masjid Kibli ni. Tepi sini. Yang kedua dekat sini, sekitar sini. Dekat sini ni dia ada gereja yang
tertua di dunia. Oh. Dipanggil Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut version orang Kristian, tempat Nabi Isa disalib. Oh. Tapi dalam versi Quran, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Jadi maknanya bagi orang versi orang Kristian, Nabi Isa disalib ke sini, versi orang Kristian. Tapi bagi Quran, anak murid dia, salah seorang murid diserupakan sebiji dan dia lah yang disalib. Disalib di sini. Jadi di sini ada satu gereja Holy Sepulchre. Maknanya paling tua tempat Nabi Isa kalau ikut versi orang Kristen disalib situ. Jadi itu baru tahu loh. Kalau nggak diungkap sama Ustaz Muhammad Alamin ini kita nggak tahu loh guys ya. Masya Allah tabarakallah, ternyata di situ ya. Padahal kalau di film-film kan beda banget ya guys ya. Jadi terungkap sekarang juga di sini. Allahu Akbar. Pas membersihkan Baitul Maqdis, Nabi Sayyidina Umar diajak untuk masuk sekitar sini. Sekitar dekat Holy Sepulchre. Masuk dekat Holy Sepulchre, waktu asar masuk. Jadi sahabat berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Badri mempersilakan, silakan diturunkan. Saya ada manuskrip daripada bawah ni. Okey. Mengenai bagaimana orang-orang Kristian menurunkan gambar-gambar untuk menghormati, mempersilakan Sayyidina Umar sembahyang dekat Holy Sepulchre. Tapi Sayyidina Umar kata tak. Maknanya aku tak sembahyang kat gereja engkau sebab takut kalau aku sembahyang nanti orang kata ini tempat Umar sembahyang, nanti mereka akan rampas gereja ni. Sayyidina Umar langkah 40 langkah. Setelah bawa jemaah, saya selalu akan suruh langkah 40 langkah daripada betul-betul pintu Holy Sepulchre. 40 langkah sudah sampai ke Masjid Omar yang kedua. Ada satu Masjid Omar satu lagi. Allah. Di situ didirikan sebuah Masjid Omar yang kedua, tempat Sayyidina Umar sembahyang asar. Dipanggil Masjid Omar. Yang pertama sini, yang kedua kat sini. Yang kedua. Masjid Omar yang kedua. Maknanya 40 langkah sungguh Tapi sebab Sayyidina Umar tu besar, kalau kita kecil-kecil langkah panjang sikit lah. Tapi 40 langkah sungguh. Okey, di sini. Okey. Masjid Omar yang ketiga iaitu di Baitul Laham. Baitul Laham lebih kurang 20 km daripada Jerusalem. Dekat situ ada church yang tua juga, dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity ni gereja tempat Nabi Isa lahir kalau mengikut pandangan orang Kristian. Banyak orang Nasrani kata Nabi Isa lahir di Baitul Laham. Baitul Laham di sana, maknanya di situ didirikan satu church. Sama juga esok harinya Sayyidina Umar pun diajak untuk pergi ke Baitul Laham. Sama juga sampai tu asar, tengah hari agak panas. Asar, masuk waktu asar. Sama juga church turunkan gambar-gambar persilakan Sayyidina Umar. Maknanya silakan sembahyang dekat Church of Nativity. Kali ini Sayyidina Umar ambil satu batu. Dia baling satu batu. Baling, tempat jatuh tu Umar kata jom orang Islam pergi kita sembahyang kat sana. Dan betul-betul di depan masjid ataupun di depan Church of Nativity tu, depan sebalingan Sayyidina Umar tu jatuh Masjid Umar yang ketiga. Allah. Jadi selepas sembahyang di Masjid Umar yang ketiga, jadi Padi Patriark pun tengok watak Sayyidina Umar, memang betul, maka diperserahkan kunci Masjid Aqsa. Maka Sayyidina Umar pun dia menuliskan satu perjanjian dipanggil Al-Ahdul Al-Umariyah. Perjanjian, okey. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Kan dua-dua bayar. Adil kan? Dua-dua hak akan dilindungi. Tak boleh nak suka-suka orang Islam ambil hak orang kafir dan sebagainya, tak boleh. Dipersaudarakan orang Nasrani dengan orang Islam yang berada di sana. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib, maknanya Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1187 Masihi, di antara division perang salib adalah orang-orang Kristian daripada Jerusalem. Orang Kristian daripada Jerusalem.
Jadi dia bersama dengan division Salahuddin Ayyubi, dipimpin oleh satu orang namanya Isa Al-Awwam. Isa Al-Awwam, salinkan nama dia. Jadi kita tahu Isa Al-Awwam tu orang Nasrani. Orang Nasrani yang sama-sama perang. Jadi apabila berhadapan dua kumpulan ni, satu orang salib daripada Eropah, satu orang Islam, dan ada division kecil, orang salib daripada orang Nasrani daripada Jerusalem. Jadi Guy de Luzon raja salib macam menyindir lah. Kau kan salib, kenapa kau duduk dengan orang Islam? Dia kata kami setia dengan perjanjian Omar. Kami setia dengan perjanjian Omar. Kami tak akan khianati perjanjian Omar. Jadi walaupun berperang tu, tapi maknanya kau orang luar. Sebab tu hatta orang Yahudi pun dengan orang Kristian dekat Jerusalem, dia tidak baik. Orang Yahudi ludah-ludah aja orang Kristian kat sana. Kalau siapa pernah tengok dia punya klip video tu, sebab tu memang tak ngam. Sebab memang orang Islam dengan orang sana tu, dia maknanya setia dengan perjanjian Omar. Sebab Omar janji keselamatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya penjelasan daripada Ustadz Muhammad Al-Amin daripada channel Nota Kuliah. Jangan lupa untuk tengok full videonya, linknya di deskripsi ya teman-teman sekalian. Dan sangat menarik sekali apa yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Al-Amin ya guys ya, tentang bagaimana istilahnya peta yang ada di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya guys ya. Terutama ada 3 masjid, ada 2 masjid, terus ada 3 masjid juga yang yaitu masjidnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita baru tahu ya guys ya, ada di sana juga istilahnya yang makamnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak ya fakta-fakta yang diungkap oleh Ustadz Muhammad Al-Amin ini, dan kita mendapatkan banyak ilmu di sini ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita, sehingga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.